1 sampailah bab terakhir, bab 10. Okey, sampai bab terakhir, bab 10. Di belakangnya kita ada soalan-soalan kan? Setiapnya kita ada soalan. Okey, soalan pemahaman dan pemikiran kritis dekat soalan dia tu lah. Okey. Alamak. Nasi, tengok sikit. Habis jembatan apa abang ni, kunci-kunci kereta ni. Okey, baik. Pembahagian kumpulan tu jelas tak? Yang mana cikgu? Yang cikgu bagi, okey, kita ada 20 topik. Okey, 10 tingkatan 4, 10 tingkatan 5. Okey, jelas? Okey, bermakna kita ada 20. Kalau 10 topik, bagilah dengan kelas awak tu. Maknanya ada 10 grup kan? Betul ke? Ke berapa grup? Satu grup ada berapa? Oh, so maknanya satu bab, satu grup satu grup. Okey, maknanya 20 bab. Maknanya ada macam tu lah. Kan nak buat ni. Satu dua grup bab, 2 satu orang lah grup. cikgu maksudnya. 10. Dalam 2 orang macam tu je. 10 grup Dia ada 10 lah, 20 betul bab tak? kan cikgu. 10 grup, 4 orang. Satu grup 4 orang. Lebih kurang lah kan? 10 grup 4 orang boleh? Lah. Ke tak cukup seorang? Tak cukup 2 lah. 2 orang ni kurang tak cukup 3 cikgu. Ada 2. Kita ada 48. Tiga ada 38. Yang aktif 37 cikgu. 37. Adham tak. Adham tak ni. Adham dia tak join kelas. Adham 37. Oh ya ke? Adham memang tak masuk-masuk dah ke? Memang tak. Dia memang tak join. So dalam satu grup dalam 3 2 orang macam tu. Ya ke? Kurang Alamak macam ni. Ke nak buat satu grup 2 bab. 2 bab boleh? Sebab apa? Ini bukan karangan BM. Cikgu kena beritahu awak. Ini cikgu tak nak uji kehebatan awak mengarang dalam seperti BM Okey, macam kerja khusus yang kita buat itu karangan seperti BM, tak perlu. Ini karang esei sejarah SPM. Esei sejarah SPM. Awak pun dah tak ada kertas 3 tau. Jadi tak perlulah nak buat macam tu. Contoh kalau kita punya bab 10 ni, soalan dia okey, kita kena buat kumpulan yang buat bab 10, dia kena bagi tahulah. Okey, soalan objektifnya ialah kenapa Malaysia menjadi lokasi transit bagi pemerdagangan orang ke negara lain? Sebab apa? Kedudukan strategik ke, kemasukan ramai pelancong, kelonggaran syarat imigresen ataupun tiada undang-undang jenayah. Jawapan dia A kan? Kedudukan strategik. Lepas tu 2, WHO. Nombor 3, okey dia dah suruh kita bincangkan sumbangan. Okey, objektif pun awak kena buat untuk bab 10. Objektif nombor 1, jawapannya apa benda. Jawapan nombor 2, apa benda. Lepas itu, soalan nombor 3, bincangkan sumbangan Malaysia dalam usaha membantu pelarian Palestin. Okey. Awak andaikan dia 4 markah ataupun 6 markah. Awak sebutlah kalau dia 4 markah, begini saja sudah memadai. Apa tentang Palestin? Okey, aman Palestin ke, Michael ke, okey. Okey, baik. Macam itulah kita sebut. Maknanya benda yang ada dalam buku teks sahaja. Tapi awak karang dalam bentuk esei pendek. Macam karangan pemahaman saja. Saiz kepanjangannya. Okay, nombor 4, berlakunya jerebu di Malaysia. Macam dah terkeluar tajuk, boleh juga bagi point. Kepentingan perjanjian zon bebas senjata nuklear. Ini semuanya, start nombor 4 tu semuanya dah kebat. Kebat ini boleh kita bagi isi lah dan sampel jawapan. Jelas ke tak? Jelas ke tak? Boleh. Boleh kan? So tengoklah setiap bab soalan dia macam mana.
Okey, baik kita tengok. Okey, tengok soalan dia sampai berapa. Ambillah beberapa topik tu sebab cikgu kata bagilah satu kumpulan tu kalau ada 4 orang. Okey, seorang buat dua, nombor 3, nombor 4 seorang buat. Nombor 5, nombor 6 seorang. Nombor 7 seorang, nombor 8 seorang. Satu-satu. Kalau objektif tu tak payahlah bagi buat. Boleh tahu je jawapan dia. Tapi untuk perbincangan, kena tahu jawapan lah. Boleh? Dia nampak macam banyak soalan ni tapi kita tu sebab bagi dalam bentuk kumpulan. Bagi dalam bentuk kumpulan. Contoh soalan bab 9, objektif dia pun ada 3 juga. Pemikiran kritis dia sampai nombor 7. Dia tak sama. Dia sampai nombor 9 macam-macam lah. So awak pilihlah yang mana soalan yang kita nak buat. Bukan semua yang kita harapkan. Kalau tinggi sangat tu tak payah. Ataupun nanti cikgu yang tetapkan. Boleh? Boleh go. Okey. Kita buat yang tu. Jadi, sebab apa cikgu sebut macam ni? Pertama kali buku KBSM dibuat. Okey, KBSM buat 2003. Dia buat banyak soalan SPM tahun itu diambil daripada buku teks. Soalan objektifnya daripada buku teks, soalan struktur dan soalan esei juga daripada buku teks. Okey, itu sebab dia dah bagi semua dah. Hanya ambil daripada buku teks. Cuma yang pemikiran kritis tu, yang tu lah kita kena buat kerja sikit. So, untuk memudahkan kerja, bagi-bagilah tugas. Bab 1 orang ni dah buat, jadi awak nanti ambil. Okey, bab 2 orang ni dah buat, nanti kita ambil. Okey, kita compilekan sekali, awak study yang tu saja. Okey. Sebab cikgu dah tengok buku awak ni sangat menyeluruh. Daripada soalan yang buku teks punya sampailah soalan kebat sudah mencukupi. Cikgu pun tak payah fikir dah soalan-soalan lain. Okey? Contoh bab ni lah. Kalau bab ni budak KBSM dia kena fikir dah. Tidak diajar dalam silibus tentang Syria, tentang Palestin tapi ditanya dalam SPM. Bergantung penuh terhadap dengan pengetahuan dia. Macam tu. Tapi banyak juga yang dapat A+ kan. Ambil A B ya? Okey, baik. Boleh? Okey, itu gambaran-gambaran lah. Cikgu harap bila sudah bersemuka, apabila kita buat perbincangan nanti, benda sudah ada. Ya? Okey. So, yang tingkatan 4 nak buat juga ke macam ni? Boleh juga cikgu. Boleh juga. Cikgu rasa tingkatan 4 pun kena tapi susahnya awak tak ada buku. Betul. Macam mana? Dia boleh digital cikgu. Boleh check je kan? Digital. Soalan setiap bab. Okey lah kalau orang buat bab 1, okey buat serentak. Bukan bab 1 buat dulu, bab 2 buat dulu. Tak ada masa lagi dah. Okey? Semua orang buat serentak. Mana-mana topik yang kita rasa akan lebih mudah untuk kita bagi sebagai soalan SPM, kita bincang dulu. Okey? Yang penting semua orang buat yang terbaik lah. Okey lah ya. Cikgu nanti cikgu bagi dalam grup Bagi apa soalan tu? Boleh? Sebab Okay. kalau soalan contoh terlampau banyak ni Okey. Contohnya soalan nombor 11. Okey, Datuk Maimunah dengan Tan Sri Jamilah. Okey, kita pula nak cari maklumat tokoh. Tak mungkinlah dia tanya dalam SPM. Jadi tak payah buat. Okey, jadi cikgu pilih soalan dia. Ya? Boleh? Jadi pembahagian tugas adil, jadi senang kerja kita. Okey? Baik, jadi cikgu tak nak panjang cerita, kita nak sambung. Hari tu kita dah tengok tentang cemerlangnya Malaysia dalam isu global contemporary. Isu global apa yang kita sembangkan? Apa isu global yang kita sembangkan? Isu dunia tu, apa yang kita sembangkan? Dah terang ni kumpulan Fazana ni ke? Apa isu globalnya Fazana? Fazana dia tak sihat cikgu. Fazana tak ada sini yang cikgu tak check ada. pun. Kejap tolonglah baby, gila tu tak bilik lah. Aduh. Baby mengacau. Ada pasal penyalahgunaan dada cikgu. Sekejap Okey, cikgu check je. Okey. Kumpulan 1 Ain. Ain pun terang kan? Ain terang, Mulia terang, Nabila, Rushda,
Rushda, okey 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Farzana. Okey tu. Okey. Apa isu global yang dah kawan terangkan? Macam mana kalau keluar soalan ni? Kalau KBSM soalan ni wajib keluar. Tapi dia keluar dekat kebat. Hello? Apa isu globalnya? Total ada 5 cikgu. So yang Total first ada kali. 5. Jadi Okay. kita tak perlukan sampai 5. Matilah budak kelak Al-Fatih tu. Jadi apa bendanya yang perlu nak diceritakan tu? Penyalahgunaan dadah, Dadah. perpilihan sempadan, pasal sempadan tu, and then kempen anti minyak sawit, and then pemerdagangan orang, penyakit berjangkit. Itulah dianya. Jadi awak decide sekarang. Okey, awak decide sekarang. Yang mana? Awak hebat yang mana? Awak rasa awak nak cerita pertindihan sempadan. Contohlah, kenalah tahu pulau apa yang kita bertindih ni. Pulau Batu Putih. Batu Putih ke, okey, pulau Sipadan Sempadan ke, dan Ligitan ke, Ligitan. okey, kita pulang. Okey, pilih poin yang kita rasa senang. Ingat, jangan tamak kalau ada 5 tu nak cerita semua ke 5-5-nya, buat apa? Markah maksimum 8. Okey? 2-3 cerita yang poin yang awak pilih saja sudah lebih daripada 8. Jadi kita pilih yang tu lah. Okay. Bukan perlu semua nak ingat. Lepas tu kita cerita tentang ekonomi dan hari ni kita nak tengok kumpulan yang buat tentang apa benda ni dalam hubungan ekonomi antarabangsa, kemelesaitan, buat duit dan sebagainya. Okey, kumpulan seterusnya akan buat apa ni? Apa cikgu? Kumpulan seterusnya 10.3 siapa buat? 10.3. Penglibatan Malaysia dan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Okey, kita nak cerita isu Palestin, isu Syria, okey, tentang Aceh tsunami, okey. Okey, lepas tu okey, yang tu siapa nak buat ni? Tu grup saya cikgu. Grup Kamal cikgu. Okey, baik. Baik orang yang membentang ini cikgu ni, cikgu Tik kat sini. Siapa yang sudah membentang? Okey, boleh mulakah? Boleh cikgu. 10.4. Meh. Meh. Bukan 10.4, 10.3. 10.3. Haiman. Okey. Ya. Lipat ya. Tukar Telegram. Nampak kan? Kalau pilih gambar orang hutan. Bukan cikgu. Ya. Bela dia seekor. Kita akan rasa sayang yang amat. Okey, cepat. Kumpulan 3. Pembentangan yang ketiga. Siapa akan memulakannya? Firas. Okey. Hari ni cikgu ada apa lisan bertutur lah. Lisan bertutur dengan budak form 3 cikgu suruh dia buka kamera. Kalau tidak tak nampak nanti dia membaca. Okey. Kalau nak buka kamera bukalah. Okey, boleh mula Firas? Mula macam ni je aku. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan Malaysia. Okey. Pengenalan. Malaysia berada di barisan hadapan dalam membangkitkan isu kemanusiaan dan keamanan. Malaysia selalu menyuarakan pandangan mereka dalam pertubuhan antarabangsa dan serantau seperti PBB, Commonwealth, OIC dan ASEAN. Rakyat Malaysia turut aktif terlibat dalam pelbagai aktiviti kesukarelawan bagi membantu golongan yang tidak bernasib baik sama ada disebabkan bencana alam maupun peperangan. Pelibatan rakyat Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa antaranya isu Palestin dan isu Syria. Malaysia juga terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka
Dan tindakan ini secara tidak langsung dapat menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Okay. Isu Palestin. Macam semua tahu, Palestin ni sering diserang oleh Zionis dan untuk mereka dapat kemerdekaan tu susah dan ataupun tak mungkin. Okay. Isu Palestin sememangnya dekat dengan dasar luar dan domestik Malaysia. Perjuangan menegakkan isu Palestin disuarakan oleh semua Perdana Menteri Malaysia sejak dari zaman Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sejak tahun 1948, rejim Zionis Israel melakukan kebijaman pengusiran dan pembunuhan terhadap penduduk Palestin. Tindakan ini menjadi asas penting kepada perjuangan Malaysia bagi memastikan hak dan keadilan penduduk Palestin mendapat pembelaan. Pelibatan rakyat dalam menangani isu kemanusiaan di Palestin dapat dilihat secara jelas melalui non-government organisation NGO. Kewujudan NGO ini membolehkan satu bentuk koordinasi membantu warga Palestin dapat dilaksanakan. Antara NGO yang aktif dalam bidang kesukarelawan ini ialah Amal Palestin, Cinta Gaza Malaysia. Itu antara NGO lah. Ni antara NGO yang membantu Palestin termasuklah seperti tadi Amal Palestin. Amal Palestin ni didaftarkan secara rasmi pada tahun 2006 dan menjadi organisasi yang giat membantu rakyat Palestin secara kolektif, sistematik, berterusan dan berkesan. Mereka selalu menyalurkan bantuan, kebajikan dan sumbangan orang ramai kepada rakyat Palestin. Lepas tu NGO seterusnya, Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIN. Gabungan MAPIN ni dia daripada gabungan beberapa buah NGO dan turut menjalankan kerja kesukarelawaan dalam usaha membantu rakyat Palestin yang tertindas. Antara aktivitinya termasuklah mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. So yang NGO seterusnya, Cinta Gaza Malaysia. Cinta Gaza Malaysia diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarul Zaman dan menjalankan operasi sejak tahun 2013. Menjalankan aktiviti kutipan dan sumbangan kepada penduduk Gaza, terutama kanak-kanak, ibu tunggal dan warga emas, melancarkan projek Ramadan 2020 dengan tema Ramadan Bulan dan Ramadan Bulan Berkongsi Kebahagiaan, merangkumi bantuan perubatan, kebajikan, belia, teknologi hijau, infrastruktur, pendidikan, pengajian Al-Quran serta seni dan budaya. Seterusnya Human Care. Man. Human Care Malaysia ditubuhkan pada tahun 2006. Fokus sebuah badan bukan kerajaan iaitu NGO yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Malaysia di bawah Seksyen 7 Akta Pertubuhan 1996 dengan nombor pendaftaran PPM-001-10-2306-2006. Menjalankan misi kemanusiaan secara aktif dan fokus utama misi ini ialah menyampaikan dakwah, perubatan dan pendidikan. Mempunyai rangkaian di seluruh dunia iaitu di Turki, United Kingdom, Bangladesh, Nigeria, Chad, Myanmar, Mesir, Indonesia dan Kemboja. Next Firas. Rakyat Malaysia turut menyatakan sokongan padu kepada rakyat Palestin. Mereka melakukan demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada Palestin dan menubuhkan tabung Palestin untuk mengutip sumbangan kewangan kepada bangsa Zionis di Palestin. Selain itu, rakyat Malaysia turut terlibat menghantar bantuan makanan dan perubatan ke Palestin menerusi program Freedom Flotilla, iaitu program kemanusiaan yang digerakkan oleh Free Gaza Movement yang ahlinya datang dari seluruh dunia.
Rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan turut menghadapi cabaran seperti ditawan dan dipenjara oleh Zionis. Okey, lepas ni kita akan pergi ke isu Syria. Siapa? Haiman can present. There you go. Ya, ya. Okey, setakat yang dah sudah tadi Haiman dengan Firas Baik, cikgu nak tanyalah tadi sikit sebelum tu ya. Tadi sebut Human Camp Malaysia ke kalau dalam kau ni kita ambil Muslim Camp Malaysia? Muslim. Muslim kan? Sebab tadi sama. Muslim. Sama ke? Okey, maknanya kalau kalau nak mengingatkan tentang Palestin, pilih daripada Muslim yang ada dalam buku teks. Okey, kita kena tulis Muslim. Okey. Kalau human mungkin ialah nama lain macam-macam boleh bagi kan. Okey, baik. Tadi penerangan sangat jelas. Okey, Human Camp Malaysia tadi termasuk di negara-negara yang lain lah. Okey, kalau ikut dalam buku teks kita, memadai kita tulis ditubuhkan tahun 2006 secara aktif misi keamanan. Okey, itu sudah memadai. Benda yang tak ada dalam buku teks, kita tak keluarkan skema. Ya? Okey, jelas? Baik, jadi kalau dalam buku teks kita ada Aman Palestin, lepas tu kita ada MAPIM dan Cinta Gaza, satu lagi ialah Muslim. Okey, memadai 4 perkara itu kita buat. Okey, itu dah cukup dah. Tapi kalau penerangan sekadar pengetahuan, tak ada masalah. Sangat bagus. Okey, terima kasih Haiman dengan Firas. Okey, seterusnya isu Syria, siapa nak buat ya? Okey, kalau dalam buku awak tu, muka surat 235, kalau dalam petak biru tu kan, kalau petak biru itu ialah pengetahuan yang boleh awak selit masuk. Pelajar selalu dia terlupa kat sini. Okey, tempat-tempat macam ni pelajar selalu terlupa dan kita pun akan keluarkan dalam objektif. Okey, sukarelawan 12 orang, okey, apa ditawan, kapal Mamara ke apa, Dr. Faziah pun kena. Itu selalu kita keluar dalam objektif. Nak tengok awak alert ke tidak. Okey, jom kita tengok isu Syria. Siapa buat isu Syria? Amir. Amir. Okey. Amir. Sekejap cikgu. Okey, tak apa. Sayang loh. Hey. Pakai baju Abby. Ya. Okay, next is isu Syria. Next. Okay, isu Syria ni, krisis di Syria. Krisis politik di Syria berlaku pada 2011 yang menyebabkan rakyat Syria mengalami kesengsaraan, terutamanya dari segi kekurangan makanan dan kemudahan perubatan. Lepas tu Malaysia kan bantuan setelah sedar pasal isu Syria ni, disokongan kepada rakyat Syria. Pada 1 Oktober, kerajaan Malaysia mengumumkan kesediaan untuk menerima 3,000 orang pelarian warga negara Syria dalam tempoh 3 tahun secara sukarela dengan dasar kemanusiaan. Lepas pelibatan rakyat Malaysia membantu rakyat Syria ni pula dapat dilihat dari NGO. Ada 3 NGO besar. Simon. Okey, NGO yang pertama Organisasi Humanitarian Camp Malaysia ataupun MyCare. Dia gabungan daripada 6 buah NGO kemanusiaan. Iaitu Aqsa Sharif, I4 Syria, Rose to Rose, Nice, Pace dengan Salam Iraq.
So tugasan dia melancarkan kempen I4 Syria pada tahun 2011 untuk menyalurkan bantuan kepada pelarian Syria. Lepas tu dia juga mengendalikan aspek pendidikan, kesihatan dan kebajikan pelarian Syria di Malaysia. Next. Sekejap, yang tadi. Oh, tak boleh slide bawah. Okay, ni ada masalah. Sekejap tadi tengok. Okay, ni masalah teknikal, tak boleh turunkan bawah punya kotak tu. Okay, ni kalau tengok kat buku Cinta Syria Malaysia ataupun CSM, ditubuhkan pada tahun 2014. Tugasan dia memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria yang dekat Turki, Lebanon dengan Malaysia. Lepas tu dia pun dah tubuhkan sekolah kita untuk iaitu program pendidikan percuma untuk anak-anak Syria. Sekolah kita ni ada dekat Jordan dengan Malaysia. Next. Okay, last kali Global Peace Mission ataupun GPM tubuhkan pada 2001. Dia aktif menjalankan berbagai aktiviti sukarela dengan kesiaan dekat 30 buah negara. Dia juga turut aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelarian Syria dari segi makanan, ubatan dan peralatan. Next. Next segment. Okay, ni contoh bantuan ataupun sumbangan yang rakyat Malaysia bagi dari melalui tabung kemanusiaan program tempatan migran Syria yang dilancarkan pada 20 Mei 2016. And then rakyat Malaysia juga turut menyertai perhimpunan Solidariti untuk menyokong Syria dan menghantar memorandum bantahan kepada kedua Syria dekat Kuala Lumpur pada tahun 2017 berkaitan dengan kekejaman terhadap rakyat Syria. Okey, tu je. Ada lagi ke? Ada lagi tak? Ada lagi Amir? Tak ada dah. Okey, nampak. Okey, buat. Sekejap Baik, isu pasal Syria nanti kita tengok. So kita dah tengok isu Palestin, isu Syria. Yang banyak dia fokuskan ialah badan-badan yang terlibat dalam membantu di tempat-tempat ini ya. Jadi soalan mesti berkisar sinilah ni. Okey. Dan apa jenis bantuannya lebih kurang sama saja. Tak perlu nak hafal, lebih kurang sama je jenis bantuan yang kita bagi baik di Syria maupun Palestin. Dan satu lagi ni di Aceh. Okay, disebabkan bencana tsunami. Okay, siapa yang akan buat di tsunami di Aceh ni? Saya Igu. Sekejap Igu. Okey, nampak kan? Nampak Kamal, nampak. Okey, seterusnya tsunami di Aceh dan Sri Lanka. Okey, seperti yang kita tahu, tsunami kat Aceh dengan Sri Lanka ni dia memusnahkan satu Aceh dengan Sri Lanka pada tahun 2004, iaitu tahun kita semua lahir. Okey, lepas tu Malaysia ada lancarkan beberapa bantuan. Contoh dia macam bantuan perubatan. Okey, lepas tu nama sukarelawan yang salurkan bantuan ni, nama dia Mercy. Dia ada Mercy, dia ada ABIM dengan ada Yayasan Restu. Okey, saya akan terangkan detail pasal setiap badan yang terlibat dalam misi kemanusiaan ni. Okey, kita ada 3. Yang pertama sekali kita ada Malaysian Medical Relief Society iaitu Mercy, singkatan dia Mercy Malaysia. Okay, Mercy Malaysia ni dia ditubuhkan pada tahun 1999. Mercy Malaysia ni ditubuhkan oleh Tan Sri Dr. Jamila Mahmud. Okay, Mercy Malaysia ni kalau ada negara yang terbabit dengan
konflik ataupun ditimpa bencana macam Aceh dengan Sri Lanka ni tsunami. So Mercy Malaysia ni dia memang aktif lah dalam bidang kesukarelawanan dan kemanusiaan. Dia memang aktif dalam memberikan bantuan perubatan ataupun makanan. Okay. Yang ketiga, Mercy Malaysia ni juga dia bertindak memberikan bantuan perubatan dan membina semula pusat kesihatan komuniti dekat Aceh. Dan yang keempat, Mercy Malaysia dia aktif dalam bidang kesukarelawanan macam yang saya cakap tadi. Dia aktif dalam kesukarelawanan dan kemanusiaan, membabitkan negara yang berkonflik dan ditimpa bencana. Okey, NGO yang kedua, kita ada Angkatan Belia Islam Malaysia. Singkatan dia ABIM. Okey, Angkatan Belia Islam Malaysia ni dia ditubuhkan pada tahun 1971. Angkatan Belia Islam Malaysia ni dia memberikan bantuan kemanusiaan pada pihak yang memerlukan. Termasuklah macam mangsa bencana tsunami yang dekat Aceh tu, dia akan berikan bantuan kemanusiaan lah. Dan yang ketiga, ABIM ni juga dia mendirikan sekolah dan rumah perlindungan kepada lebih kurang 120 orang anak yatim yang menjadi mangsa tsunami di Bandar Aceh. Okey, untuk NGO yang terakhir, kita ada Yayasan Restu. Yayasan Restu ni ditubuhkan pada tahun 1988. Motif Yayasan Restu ni, dia memberikan bantuan pendidikan secara percuma kepada semua warga Aceh. Dan yang terakhir, Yayasan Restu juga dia membangunkan rumah anak yatim. Nama rumah anak yatim tu Babun Najah di Uli Karung, Aceh. Itu antara 3 NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh. Misi kemanusiaan di tsunami Aceh dan Sri Lanka. Rasanya tu je kot. Dah tak ada apa-apa nak tambah. Okey, kawan boleh bagi soalan? Okay, terima kasih Kamal. Okey, cukup. 3 saja badan yang menguruskan tentang tsunami di Aceh. Mercy baik, bukan special untuk Mercy ni, bukan special untuk di Aceh saja. Okey, tapi untuk di mana-mana tempat yang mengalami bencana kita pun bagi juga. Tapi kalau dalam buku dia cerita pasal Mercy di Aceh, kita pun tulis pasal Mercy di Aceh. Okey, kawan ada soalan untuk kumpulan Kamal ni? Firas. Okey, terima kasih Kamal. Ada soalan bagi tahu siap-siap? Jadi Kamal, Mercy je lah kan yang terlibat dalam Sri Lanka tu kan? Yang lain tu 3 Aceh kan? Mercy je kan yang terlibat dalam Sri Lanka? Bantuan Sri Lanka tu? Just like. Yang lain semua dia mention kat sini Aceh. Aceh kan? So Mercy ni je dia ada mention membangunkan infrastruktur di Sri Lanka. Sri Lanka. Thank you. Okey. Awak dah tengok ke macam mana tsunami di Aceh ni? Dah tengok Igo. Dah tengok kan, dahsyatnya kan? Jadi satu dunia ke kini kita fokus Malaysia saja. Apakah sumbangan? Jadi soalan logik yang akan keluar, jelaskan sumbangan Malaysia dalam menangani masalah tsunami di Aceh. Jadi macam mana sumbangan kita tu? Kita pasti akan sebut Mercy, ABIM, Yayasan Restu. Jadi kita akan sebut macam tu. Tapi soalan sejarahnya seperti itulah. Okey, ataupun kita sebut soalan sejarah kita, jelaskan kepentingan Malaysia dalam membantu masyarakat Palestin dan Syria yang tertindas. Okey, apa kepentingan kita dengan dia ya? Kita jangan ingat kita dapat faedah, bukan macam tu. Jadi apa juga pekerjaan kita, apa perbuatan kita, apa yang kita lakukan untuk rakyat Palestin dan juga Syria. Sebab hanya itu yang ada dalam buku teks. Macam mana soalan dia keluar pun macam itulah. Kalau sumbangan itu jelas kan. Kalau kepentingan, penting ke kita ni pada rakyat Palestin? Penting. Apa pentingnya? Kita telah menubuhkan aman Palestin, cinta Gaza, semua-semua tu untuk membantu dia. Itu sebab dia guna perkataan kepentingan.
Dalam soalan sejarah, kataan kepentingan itu satu kewajipan lah. Cikgu cakap boleh sebut wajib jugalah. Okay, so kena faham yang tu So kena faham dalam-dalam. Kalau objektif tu pilihlah tu biar mana-mana satu. Okey, baik. Kalau dah tak ada soalan, kita pergi ke usaha kita mengekalkan kelestarian global. Lestari tu apa? Apa maksud kelestarian? Apa maksud lestari? Ceria. Ceria? Lestari tu ceria? Alam sekitar. Alam sekitar. Kena. Contoh, itu contoh. Macam dia, apa cikgu, kepeliharaan Kebersihan global. ni. Kita kekalkan kepeliharaan. Senang perkataannya kekalkan. Okey. Kita nak kekalkan kalau alam sekitar kita, kalau kata hutan kita tu nak lestarikan hutan, kalau hutan kita, hutan dara itu kita pelihara, jangan biar, jangan ditebang, jangan diapa, macam itulah. Itu kita panggil hutan simpan. Nak lestarikan hutan simpan tu kita biarkan. Okay. Nak jadikan taman negara, jadi kita lestarikan hutan. Itu maksudnya perkataan lestari. Okay. Nanti dia keluar soalan tu tak lepas lah tu. Okay, lestari tu maksudnya kekalkan Okay, baik. Siapa nak buat ni? Bab 10.4. Macam mana kita nak lestarikan ni? Sekejap cikgu. Okay. Alright. Baik, kumpulan semai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan tentangkan 10.4 usaha mengekalkan kelestarian global. Okey, jadi apa yang kita tahu apa tentang mengekalkan kelestarian global ni? Jadi kelestarian global ni dia adalah usaha untuk kita kekalkan serta memelihara keaslian alam sekitar. Senang cakap macam sebagai satu langkah lah untuk kita kekalkan ketulinan keaslian alam sekitar kita tu untuk generasi akan datang. Okey. Jadi Malaysia juga turut memberikan komitmen yang tinggi ataupun senang cakap Malaysia ni sangat menekankan pemeliharaan alam sekitar ni lah. Jadi negara kita juga terlibat dalam pelbagai program bersama-sama pertubuhan antarabangsa. Okey, jadi yang pertama mengisytiharkan deklarasi Langkawi. Jadi deklarasi Langkawi ni sebagai bukti jelas komitmen Malaysia dan negara Commonwealth. Seperti kita tahu negara Commonwealth ni yang negara-negara yang pernah dijajah di bawah British untuk memelihara alam sekitar. Jadi pada Oktober 1989, deklarasi Langkawi diadakan bersempena dengan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth. Okey. Jadi time ni adalah time Perdana Menteri kita yang keempat, Tun Mahathir. Masa tu negara kita dipilih untuk mengadakan mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth ni yang ke-11. Jadi dia diadakan di Sarawak pula Langkawi. Okey, jadi apa yang deklarasi Langkawi ni cuba untuk buat, dia adalah satu usaha untuk menangani isu alam sekitar, terutamanya kesan rumah hijau, kerosakan dan penipisan ozon serta pencemaran yang disebabkan aktiviti manusia yang tidak terkawal. Okey, next. Okay, boleh dengar ke? Boleh. Okay. Sebelum tu nak terangkan apa tu Anugerah Langkawi. Anugerah Langkawi ni dianjurkan sebagai nak beri pengiktirafan kepada individu-individu dan organisasi yang telah mencapai kecemerlangan dalam menyumbangkan kepakaran, buah fikiran, tenaga dan masa dalam bidang alam sekitar. Jadi Anugerah Langkawi ni dia merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar sempena sambutan Minggu Alam Sekitar Malaysia. Okay, jadi kita tengok poin yang pertama. Pada tahun 1991, Anugerah Langkawi diberikan kepada warga negara Malaysia yang menunjukkan komitmen dan sumbangan besar dalam bidang alam sekitar. Malaysia juga telah turut melaksanakan Dasar Alam Sekitar Negara 2002 yang menjadi asas dalam pembangunan negara. Dasar Alam Sekitar Negara DASN telah diwujudkan untuk meneruskan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya serta peningkatan kualiti
hidup rakyat Malaysia menerusi kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari. Yang ketiga pula, pada tahun 2006, Kedah telah mengisytiharkan Langkawi sebagai geopark bagi memastikan kelestariannya terjamin. Malaysia juga telah melancarkan Dasar Teknologi Hijau Negara pada tahun 2009 untuk menggalakkan penggunaan produk teknologi hijau bagi mengawal perubahan iklim. So, contoh produk teknologi hijau macam kereta hybrid, kenderaan elektrik, panel solar dan lain-lain juga. Hello. Okay. Sekarang kita akan lihat usaha mengekalkan kelestarian alam yang kedua. Jadi usaha yang kedua ialah menyertai sidang kemuncak bumi. Isu pencemaran alam sekitar merupakan salah satu isu utama yang mencetuskan sidang kemuncak bumi yang diadakan di Rio de Janeiro di Brazil pada tahun 1992. Kalau korang tengok dekat buku teks muka surat 239, dekat situ ada kasih gambar sidang kemuncak bumi tu. Jadi sidang kemuncak bumi ni dianjurkan oleh PBB dan dengan penyertaan Malaysia kita telah menunjukkan kesungguhan dalam memelihara alam sekitar dengan menyertai sidang ini. Next. Okey. Komitmen Malaysia terpapar melalui pelibatan negara dalam sidang kemuncak bumi yang mengeluarkan deklarasi Agenda 21. Apa itu Agenda 21? Agenda 21 ini merupakan satu dokumen umum yang penting bagi pengurusan aktiviti manusia dalam sesebuah negara. Agenda ini merangkumi pembangunan abad ke-21 bagi mengatasi masalah kemiskinan, kebuluran dan kemerosotan ekonomi. Okay, seterusnya Malaysia turut terlibat dengan Protokol Kyoto 1997 dan Persidangan Alam Sekitar di Bali pada tahun 2007. Persidangan ini merupakan satu persetujuan sah dan persefahaman negara maju yang terlibat untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau secara kolektif dan juga menggalakkan penggunaan tenaga baharu seperti tenaga solar. Malaysia berhasrat dengan menyertai sidang kemuncak bumi dapat menerapkan dan mengguna pakai segala saranan agenda tersebut dalam program pembangunan bagi memastikan alam sekitar negara tidak terjejas dan dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Okey, yang ketiga usaha mengekalkan kelestarian global yang ketiga. Okey, Antartika sebagai warisan sejagat. Benua Antartika ni kaya dengan pelbagai jenis sumber bahan mentah seperti besi, uranium, minyak dan gas asli. Benua Antartika ni juga tak dihuni oleh manusia, jadi benua ni menjadi rebutan untuk diterokai oleh macam-macam negara. Malaysia adalah antara negara yang bersuara kerana menganggap penerokaan benua Antartika ni tidak dilakukan dengan cara yang adil. Sebab penerokaan benua ni didominasi oleh beberapa buah negara sahaja. Jadi Malaysia mengutarakan pandangan ini melalui persidangan pergerakan negara-negara tanpa pihak ataupun non-alignment movement pada 1983 dan mendesak PBB menjadikan Antartika sebagai warisan manusia sejagat. Jadi Malaysia, dekat persidangan ini Malaysia mencadangkan supaya PBB menjalankan kajian menyeluruh dan mentadbir Antartika supaya sebarang hasil yang diperoleh daripada benua tersebut akan dikongsi oleh semua negara-negara yang lain. Dan cadangan ini mendapat persetujuan, mendapat sokongan daripada negara-negara di persidangan tersebut. Okey, dengan isu Antartika tersebut, Malaysia mengambil inisiatif membentuk pasukan penyelidik dalam pelbagai bidang ke Antartika. Pada tahun 1985, antara anak tempatan yang mencatatkan sejarah terlibat dalam penyelidikan ini termasuklah Dr. Haji Ahmad Abdul Rahman yang melawat Antartika pada tahun tersebut. Malaysia secara giat melakukan penyelidikan di Antartika sejak tahun 1990, terutama dalam bidang perubahan iklim dan kajian gas rumah hijau. Malaysia juga mewujudkan pusat penyelidikan Antartika kebangsaan yang ditempatkan di Universiti Malaya dan diterajui oleh Dr. Azizan Abdul Samad. Yayasan Pendidikan Antartika Sultan Nurhizan
di Kuala Lumpur turut terlibat melakukan penyelidikan saintifik di Antartika. Yayasan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak saintis Malaysia yang terlibat dalam penyelidikan Antartika dan untuk mengekalkan kehadiran Malaysia di Antartika. Komitmen Malaysia dalam penyelidikan Antartika membuktikan bahawa negara kecil juga mampu mencapai kejayaan jika diberi peluang dalam penyelidikan di Antartika. Okey, kesimpulannya, dasar luar negara yang Malaysia jalinkan ni penting bukan sahaja untuk hubungan diplomatik atau hal politik dan pertahanan je tau. Namun hubungan ni juga penting untuk menjaga alam sekitar. Okey, kenapa kita kena jalinkan hubungan dengan negara luar untuk jaga alam sekitar? Sebabnya adalah kerana melalui hubungan ni kita boleh jalankan penyelidikan bersama-sama dengan negara maju lain. Contohnya, bila kita buat penyelidikan bersama-sama kan, kita boleh tahu punca sesuatu pencemaran tu berlaku, macam mana kita nak atasinya dan kita juga boleh bertukar pandangan serta teknologi yang boleh meningkatkan kualiti alam sekitar. Jadi secara tidak langsung kita boleh aplikasikan perkara-perkara tersebut dekat negara kita untuk kita jaga alam ni. Faham kan? Lepas tu, seterusnya, kelestarian alam sekitar ni merupakan amanah yang perlu dijaga bagi kepentingan generasi akan datang. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita wajar menjaga alam sekitar demi kesejahteraan bersama. Next. Okey, habis ya. Ada lagi ke Aisyah? Ada lagi? Aisyah ada lagi ke? Ada info tambahan je. Okey, no problem. Okey. Ni cuma info tambahan je tau. Pada tahun 1959, sebanyak 12 negara iaitu Amerika Syarikat, Rusia, Australia, Jepun dan sebagainya, diorang ni telah mengadakan pakatan untuk meneroka Antartika. Okey, sebab kenapa diorang nak teroka Antartika, macam yang diterangkan tadi, sebab Antartika ni ada sumber bahan mentah, lepas tu sesuai dijadikan penyelidikan dan sebagainya kan. Namun pakatan ni dia cuma kuat kuasa pada 1961 je. Lepas tu dia dibekukan selama 30 tahun. Iaitu sehingga 1991. Hal ini bermakna lepas 1991 tu negara-negara tersebut akan melakukan penerokaan balik dekat Antartika. Sekian. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan 4. Aina. Siapa lagi? Nisrin, Lily, Aisyah, Mariam, betul. Dan Sumayyah yang memulakan tadi dan Sofia ya. Okey, penerangan yang jelas, maklumatnya sangat banyak. Okey, so boleh baca balik semula tapi penerangan kawan juga sangat jelas. Itu sebab cikgu lebih prefer kalau kita buat dalam bentuk gambar yang sangat ringkas dan tapi penerangannya yang jelas. Okey, berakhir dengan Antartika. Okey, bagaimana kita melestarikan alam sekitar. Di bahagian kesimpulan tadi cikgu bersetuju dengan Mariam ya? Mariam ke? Aisyah tadi yang tamat kan? Aisyah cikgu. Aisyah, okey. Boleh ambil itu cikgu nampak boleh apakah kebaikan kita menjalinkan hubungan dengan negara luar bagi menangani masalah alam sekitar ni. Okey, itu antara soalan kebat yang kita boleh keluarkan. Ya? Okey, baik. Macam mana sekarang masa dah nak habis pukul 12 dah ni. Awak nak habiskan 10.5. Lama tak penerangannya? Penjelasannya lama tak? Kalau kita habiskan untuk kumpulan terakhir. Sekejap je kot cikgu, tak banyak. Sikit je kan? Wawasan. Jadi kita cuba ringkaskan ya. Jangan ambil semua dalam buku teks ni. Okay, lepas kalau tulis panjang lebar. Okay, cuba kita ringkaskan. Ini ialah wawasan Malaysia. Apa yang kita harapkan pada masa hadapan. Ya. Grup kita orang buat dalam mind map. Kita orang tulis. So, ya ke? Boleh panjang lebar ke nampak? Sikit. Tak. Sikit. Kalau sikit no problem. Boleh je. Boleh ke tunggu sikit lagi kan? Lebih kurang berapa minit? 10 minit ke lah? Kita boleh punya kelas okay, 12.10 cikgu pun ada kelas bersama 3 mutiara. Okey, kita habis. Yang ni okey, map cantik. Boleh. Tulis tangan.
Okey, Jadi boleh boleh mulakan. Zoom kan? Satu-satu. Okey, Zoom. Okey, mulakan. Mana Haryani? Ke Yuli? Tak dengar. Okey, cikgu tak dengar apa-apa ni. Dah ready ke belum? Cikgu. Hello? Ya. Dengar kan? Okey. Ya. Sekarang dengar. Okey. Yang pertama, okey, wawasan ni ada 6 Hello? aspek. Dengar tak? Okey, Haryani sambung. Sorry cikgu sekejap. Okey. Okey, Haryani ke? Haryani ke Husna? Yang pertama, Haryani cikgu. Haryani. Okey. Haryani. Okey. Untuk topik 10.5, kumpulan kami akan menerangkan tentang wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Berdasarkan ini kita ada 8 aspek. Yang pertama iaitu Community Action. Community Action ni ditubuhkan pada tahun 2015 iaitu melalui Deklarasi Kuala Lumpur sewaktu sidang Kemuncak ASEAN ke-27. Untuk pengetahuan korang semua, Community Action ni adalah gabungan daripada 10 buah negara. Community Action juga merupakan satu langkah menyeluruh, strategik dan bersifat memandang ke hadapan. Selain itu, ASEAN punya wawasan iaitu ia memberikan fokus pada ekonomi, sosial budaya dan juga keselamatan. Melalui komuniti keamanan ini, ia adalah harapan agar keselamatan rantau ASEAN kekal terjamin dan segala konflik dapat diselesaikan. Selain itu, bagi komuniti sosial budaya, ia juga adalah untuk integrasi antara negara anggota ASEAN dapat dipertingkatkan lagi ke tahap yang lebih baik. Itu sahaja. Seterusnya. Seterusnya mengenai keselamatan makanan. Keselamatan makanan ini merujuk kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat yang memenuhi keperluan makanan setiap orang. Keselamatan makanan ini telah dibentuk dan dirancang oleh negara Malaysia serta negara di rantau Asia Tenggara untuk isu pada masa hadapan. Antara isu tentang keselamatan makanan ialah seperti kenaikan harga barangan yang keterlaluan, bekalan barangan terhad. Kenapa bekalan barangan boleh terhad? Kerana disebabkan oleh faktor yang tertentu seperti contohnya ada bencana alam. Jadi tak dapat nak buat contoh penanaman kelapa sawit ataupun padi kerana sumber tanah telah dicemar. Seterusnya seperti bencana alam dan juga pencemaran makanan. Okay, next, Malaysia juga bekerjasama dengan negara anggota ASEAN untuk menubuhkan Rizab Security Makanan ASEAN
Usaha ni dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang dasar sekuriti makanan bagi negara anggota ASEAN dan juga membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Result ini juga boleh digunakan sewaktu kecemasan dan kadar yang ditetapkan sebanyak 50,000 tan yang disimpan sebagai stok. Okey. Baiklah, seterusnya aspek alam sekitar. Malaysia sering berkait rapat dengan isu jerebu disebab isu jerebu ni disebabkan perbuatan kita sendiri, contohnya pembakaran terbuka yang secara besar-besaran. Bukan negara kita je yang terkesan, negara jiran seperti Indonesia pun terkesan juga. Jadi Malaysia melaksanakan penjajahan ASEAN berkaitan dengan pencemaran jerebu merentas sepadan. Melalui penjajah ini merangkumi ada dua aspek yang diorang tekankan. Yang pertama aspek undang-undang dan pentadbiran. Contohnya kalau aspek undang-undang ni, contoh dia tubuhkan satu section yang denda bagi orang-orang yang membuat pembakaran secara terbuka dekat hutan. Lepas tu Malaysia dan Singapura juga bekerjasama untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran untuk kita mencegah isu jerebu ni. Itu saja. Terusnya. Okay, yang wawasan seterusnya ialah zon bebas nuklear. Isu pertahanan dan keselamatan merupakan isu penting bagi memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam keadaan aman dan selamat, terutamanya daripada persaingan senjata nuklear. Macam kita tahulah senjata nuklear ni kan bahaya kan sebab efek-efek dia pun teruk. Okay, poin yang pertama, Malaysia menandatangani Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. So dalam perjanjian ni, negara-negara yang terlibat dia tak boleh mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear. Maksudnya setiap negara yang dah tanda tangan perjanjian ni kan, kita tak boleh involve langsung dengan senjata-senjata nuklear tu. Lepas tu yang seterusnya, kedudukan Asia Tenggara yang strategi. Kan kita memang Asia Tenggara kan. Okay, so dalam kedudukan ni kita terlibat secara langsung dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar. Kuasa besar contohnya seperti China dengan Amerika Syarikat yang diorang kuasa-kuasa besar ni diorang selalu pakai tau senjata nuklear ni. So kita kena macam kita terlibat secara langsung. So dalam hal ni Malaysia kita tak boleh berdiam diri. So sebab kalau kita berdiam diri je nanti takut negara lain fikir kita ni pun macam encourage senjata nuklear tu. So antara kedudukan di Malaysia ni perairan seperti Selat Melaka dengan Laut China Selatan tidak boleh digunakan oleh kapal perang asing yang membawa senjata nuklear. Malaysia berasaskan bahawa kedua-dua laluan tersebut perlu bebas daripada senjata nuklear. Okay, so Malaysia bertindak dengan tidak membenarkan kapal yang bawa senjata nuklear tu berlabuh ataupun mengadakan latihan di perairan negara kita sebab boleh membawa konflik yang buruk kepada rantau Asia Tenggara. Okay, itu je. Yang seterusnya keinginan organisasi antarabangsa. Yang pertama, Malaysia memandang serius terhadap pertubuhan dunia seperti PBB dan OIC. Kenapa? Sebab PBB dan OIC ni dia tidak mampu berfungsi dengan baik dalam menjayakan matlamatnya dalam melindungi hak dan kedudukan negara kecil. Lepas tu, pandangan Malaysia terhadap penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar adalah sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa itu bersama-sama tiga anggota yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju. Hal ini bertujuan untuk mengurangkan berlakunya penyalahgunaan kuasa veto. Negara yang memiliki kuasa veto tidak
sepatutnya meletakkan diri mereka terkecuali daripada undang-undang antarabangsa. Maksudnya negara yang ada kuasa veto ni kena ikut undang-undang antarabangsa. Seterusnya, penganjuran Sidang Kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang melibatkan kira-kira 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Tujuan penganjuran Sidang Kemuncak ni untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu. Okay. Untuk wawasan yang terakhir iaitu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin parti. Untuk Malaysia menyedari bahawa isu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin merupakan isu yang saling berkait dan penting pada masa hadapan. Punca kemasukan parti adalah daripada keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. Kesannya parti dapat memberikan kesan dalam bidang sosial, ekonomi, jenayah, politik serta hubungan diplomatik yang boleh mengancam keselamatan negara. Malaysia juga turut membendung kemasukan parti melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing. Malaysia juga terlibat dalam pelbagai program di bawah PBB, terutamanya UNHCR, iaitu Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian atau dikenali sebagai Agensi Pelarian PBB. Fungsi atau tujuannya adalah untuk melindungi dan menyokong pelarian seperti daripada Rohingya ataupun Kemboja. Malaysia juga telah mempunyai badan berkaitan hak asasi manusia iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUKAHAM yang ditubuhkan pada telah ditubuhkan pada 1999. Contoh hak asasi manusia yang terkandung dalam perlembagaan Malaysia ialah hak untuk bersuara, hak untuk bergerak dan hak untuk berhimpun. Okey, habis ya. Kumpulan yang kelima, daripada kumpulan kelima, Haryani, Husna, Julia, siapa lagi? Nora, Novi, Ad. Itu je ya? Okey, so terima kasih. Dengan Ili. Siapa dia? Oh, Siti Sumaya. Bukan? Ili. Ili. Oh, Ili tak ada hari ni? Ili ada, Ili present tadi. Ili present ke tadi? Ili dia share Ili share. Ili share screen. Okey. Baik, sebelum tu cikgu nak tanya. Amma ada present ke itu Amma? Ya, ada present. Amma present ya? Zikri? Bukan Zikri. Zikri siapa? Amma Zikri lah tu. Sorry. Amma tengok terkeluar budak 5 Fatih keluar nama Zikri juga dia buat kerja dia. Ya Allah. Okey, sian. Adam memang tak ada Edri. Cikgu bukan cakap Zikri. Edri ada present ke gitu? Tak ada cikgu. Edri tak ada present. So awak kumpulan mana dia? Saya pun tak tahu. Tak ada kumpulan? Kau kumpulan Adam Sebab hari tu saya tak berapa sihat, saya tak tengok. Ya, okey. Tak mana cikgu takut cikgu yang salah tik, okey. Yang last Shikin buat tak? Saya buat slide kumpulan 1 cikgu. Kumpulan 1 dengan Alisha. Dengan Alisha. Dia present. Alisha tak present cikgu. Alisha tak present dia buat slide dengan saya. Oh ya ke? Yuli present Yuli dalam grup saya, sekali dengan saya. Ya ke? Okey lah, maknanya semua nak. Okey, baik. Sahaja cikgu nak tengok ya. Jadi lepas ini kenalah. Lepas ini terus kepada exam lah. Baik. Tajuknya memang sangat besar. Ya. Tadi cikgu nak sebut siapa last tadi cakap. Bukan Sukaham, Suhakam. Apa sebut tadi? Orang terakhir bentang tadi. Suhakam. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Baik, jadi partnya sangat banyak. Jadi cuba kita kecilkan, pilih sahaja mana-mana yang kita rasa boleh buat. Okey, kalau macam wawasan kita ni yang kita boleh tengok tentang alam sekitar boleh
bebas nuklear boleh, parti pun boleh. Cukup kita ambil yang tu. Kalau kita nak tengok relevannya organisasi antarabangsa itu susah nak cerita. Komuniti ASEAN itu tak banyak yang boleh awak ingat. Ambil yang biasa je. Parti boleh, alam sekitar boleh, nuklear pun cukup. Okay, untuk yang topik yang terakhir. Baik, cikgu rasa masa pun dah ada habis. Cikgu nak prepare GM untuk kelas satu lagi. Terima kasih pada semua yang membentang. Kalau ada soalan yang lain, so minggu depan kita cuba simpulkan balik lah. Boleh ya? Okey, ada siapa-siapa ada apa-apa lagi nak disebut, nak dibincangkan Kalau tidak kita nak habiskan. Tak ada kot je. Tak ada dah. Okey, cikgu harap kita baca balik semula lah. Maknanya ceritanya sangat banyak. Boleh share lah dengan kawan bahan. Kalau kawan rasa perlu boleh share ya. Okey, so kalau tak ada so cikgu tamatkan kelas kita pagi ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.